Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا في التأويل. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. أما بعد. Yang saya hormati ahli jawatan kuasa Surau An-Nur, tuan pengurusi, ahli jawatan kuasa, muslimin, muslimat, ahli qaryah, semua pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar tuan-tuan ya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesejahteraan, kebaikan pada kita. Mudah-mudahan mereka yang diberi ujian, yang diuji dengan pandemik COVID-19, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan, ya, keafiatan. Segera kita doakan mudah-mudahan ya di kalangan mereka yang diuji dengan kesakitan, kesempitan, diuji dengan pelbagai-bagai ujian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan, memudahkan urusan semuanya insya-Allah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada pada malam ni kita nak membicarakan iaitu berkenaan dengan sempena dengan kita akan masuk kepada tahun, iaitu tahun Hijri. Disebutkan sajalah tahun baru dalam kalender Islam kita. Maka kita nak bicarakan setelah mana pada bulan lepas kita membicarakan berkenaan dengan Zulhijjah, ya. Kemudian bagaimana peristiwa pengorbanan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, bagaimana ibadat haji yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dah selesai apa semua dan insya-Allah kita nak bicarakan pada malam ni itu berkenaan dengan itu bila masuk Muharram, peristiwa yang kita nak kaitkan dengan hijrah, iaitu bagaimana hijrah yang diajarkan dalam agama kita, diajarkan oleh junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, penghijrahan sahabat radhiyallahu anhum, kita dapat mengambil ibrah pengajaran. Ya, walaupun hijrah itu berlaku pada 1300 tahun lebih yang lalu, maka kita mengambil ibrah pengajaran untuk meletakkan dalam kehidupan kita bagaimana hijrah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh agama kita. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 97, 98 dan juga 99 dan 100, ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fi man kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Okay, minta maaf tuan ya. Macam mana keadaan? Okey, suara ya. Harap-harapnya jelas. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله
thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang akan diterima oleh malaikat padahal mereka telah menzalimi diri mereka akan bertanya malaikat, yakni malaikat, dari hal apakah keadaan kamu? Mereka menjawab, adalah kami ini tertindas di bumi. Mereka berkata, bukankah bumi Allah itu luas untuk kamu berhijrah padanya? Maka mereka itu tempat kembali mereka. Maka mereka itu tempat kembali mereka adalah Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali orang-orang yang tertindas dari laki-laki dan perempuan-perempuan dan kanak-kanak yang tidak sanggup berdaya upaya dan mereka tidak mendapat suatu jalan pun, maka mereka itu mudah-mudahan Allah akan memaafkan mereka, dan adalah Allah itu pemaaf lagi pengampun. Dan sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah, nescaya dia akan bertemu di bumi ini tempat berlindung yang sangat banyak dan lapang. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tercapailah dia oleh kematian, maka sesungguhnya telah tersedia pahala atasnya oleh Allah, dan adalah Allah itu pengampun lagi maha penyayang. Hadirin pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat kita bicarakan itu berkenaan dengan hijrah. Ya, bagaimana kita nak mengambil peristiwa ibrah penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga hijrahnya sahabat radhiyallahu anhum seperti mana kita katakan tadi. Kita lihat hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana para malaikat Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada seseorang itu bila mana dia mati. Soalan itu sama dengan soalan malaikat maut yang akan tanya, apa dia malaikat munkar dan nakir yang tanya, man rabbuka, ma nabiyuka, ma dinuka. Walaupun kita mungkin boleh mampu untuk menjawab pada malam ini, tapi kalau kita lihat bagaimana keadaan, kemungkinan kita tidak akan mampu. Kalau sekadar hanya kita menghafal, man rabbuka, kita hafal, kita tidak akan mampu. Jadi kalau kita lihat hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan sifat demikian yang akan ditanya oleh malaikat, kenapa amalan seseorang itu, kenapa yang menyebabkan amalan hamba-hamba Allah ini, yang menyebabkan hamba amalan dia ni tidak banyak, kurang amalannya, sedangkan umurnya bertambah, mungkin kehidupannya mewah, tapi dalam bab amalan ketaatannya makin kurang, patutnya makin bertambah dekat pada Allah. Maka malaikat akan bertanya, dari hal apakah keadaan kamu demikian? Maka berkatalah hamba yang mati ni, dia mengatakan, sesungguhnya kami tertindas di bumi kami sendiri. Maknanya dia ni, sedangkan waktu hidup dia mampu berhijrah, dia mampu untuk melakukan hijrah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak melaksanakan hijrah itu kerana apa? Kerana kecintaannya kepada kampung halaman, tempat tinggalnya, cintanya kepada iaitu hartanya, tanah-tanah kebunnya yang dilaksanakan, tanah dibuatnya, ditanamnya. Mungkin sekarang ni musim durian kan, musangkingnya berhektar tanah, nak tinggalkan demikian, nak tinggalkan harta tu begitu sayang. Memang Allah Subhanahu wa taala menyebut bagaimana manusia ini mencintai dunia. Sebab tu cintakan dunia ini menyebabkan kerugian yang besar. Kalau kita tengok tu, tak ada orang yang dapat kecintaan dunia. Kalau orang tu cinta dunia, dia tak akan dapat. Carilah cintanya akhirat. Sebab tu kalau dapatnya cinta akhirat, maka insya-Allah kita akan dapat cinta dunia dan cinta akhirat. Baik. Saya nak sebutkan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keadaan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal orang-orang yang bagaimana diperintahkan untuk berhijrah. Yang orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita pun tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk kita ni hijrah, untuk kita hijrah. Hijrah yang bagaimana, walaupun tak perlu kita hijrah daripada mana, daripada seksyen 20 kepada seksyen mungkin 21 kot. Seksyen 21 tu kan, tu kubur lah
hijrah tuan ni. Hijrah yang bagaimana bukan kepada satu tempat semata-mata ya. Tapi ada juga orang kerana dia malu disebabkan kehidupan dia di sana, dengan perbuatan dia, dengan perangai dia, mungkin orang dah kenal, dia nak berubah, dia rasa yang terbaik perlu dia tinggalkan kampung halaman dia, perlu ditinggalkan tempat dia dibesarkan, duduk di sana. Maka lebih baik dia keluar ke tempat lain, maka dia berubah dengan kadar yang begitu baik sekali, sehingga kan berubah dia tu dulu tidak ke masjid, dulu tak ke sembahyang, tak berjemaahnya, sehingga kan dia menjadi, mungkin dia jadi Bilal, menjadi imam di masjid tempat ya. Kenapa? Hijrah itu yang dituntut dalam agama. Tidak perlu kita hijrah tinggalkan kampung halaman kalau tidak ada kemampuan, tak ada payah tuan-tuan ya. Tapi yang pentingnya hijrah kita ni bagaimana amalan kita. Saya nak sebutkan, belum kita bicarakan, saya nak bagi contoh kepada hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berlaku di antaranya ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya membuat perjanjian, yang mana perjanjian ini kalau kita lihat tuan-tuan ya, di antara orang musyrikin ini, mereka minta janji ini hanya untuk kebaikan mereka, untuk kepentingan mereka. Mereka buat perjanjian untuk kebaikan mereka, bukan untuk kebaikan ramai-ramai, tak. Orang musyrikin Quraisy, kita lihat ketika mana mereka buat perjanjian dalam perjanjian Hudaibiyah, yang mana kata mereka dalam perjanjian Hudaibiyah ini, di antaranya, jika sekiranya orang Mekah, orang musyrikin Mekah lah, sebab kita nak sebut peristiwa ni setelah mana sahabat-sahabat dah hijrah ya, mungkin ada di Mekah lagi golongan yang mustadhafin, golongan yang lemah, orang-orang tua yang tidak ada daya upaya, orang perempuan yang tidak ada daya upaya, anak-anak kecil, ataupun yang terikat dengan penguasa ataupun disebutkan sebagai tuan dia sebagai hamba, dia terikat dengan tuan dia. Jadi kalau kita lihat bagaimana keadaan yang berlaku ni ya, apa yang berlaku setelah mana kita lihat perjanjian dalam Hudaibiyah ini, yang menyebabkan ketika mana berlakunya kata musyrikin Quraisy, mereka nak berjanji andainya orang Mekah, ni orang Mekah dia pergi ke Madinah, kan, kalau orang Mekah ni dia pergi Madinah, maka wajib dia iaitu kembali balik, kena hantar balik. Orang Mekah, maknanya orang Mekah ni mestilah yang pergi itu kaum muslimin. Kaum muslimin ni mestilah, walaupun dia tak menzahirkan keislaman dia, maka kalau katanya orang musyrikin, sekiranya orang Mekah ni dia pergi Madinah, maka segera kena pulangkan dia, kembalikan dia balik ke Mekah. Tapi sekiranya orang Madinah pergi ke Mekah, maknanya kalau kita lihat logiknya tuan-tuan ya, orang yang duduk dalam kegelapan ni waktu itu Mekah lah. Orang duduk dalam kegelapan ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dia seorang yang muslim, maka pasti dia tidak akan nak duduk dalam kegelapan. Kita pun tak nak duduk dalam gelap kan, sepanjang malam gelap, nak ada cahaya. Malam ni kita nak lampu, berapa banyak kita pasang lampu, kita beli lampu, pelbagai-bagai lampu kan. Nak sebutnya, kalau sekiranya mereka orang mukmin, mereka kalau pergi ke Mekah pasti mereka kena pulang. Tapi kalau orang Madinah ni, pastilah orang Madinah dia tak senang duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Madinah ni terang menderang, cahaya iman, kekuatan iman, tak ada lagi dah kesyirikan, tak ada lagi dah. Waktu itu kita lihat indahnya, cantiknya keberkatan. Berkat ni tuan, kita dapat duduk baru kita tahu. Saya tadi ada sembang dengan sahabat saya, seorang ustaz ni, yang mana ustaz ni kenalan saya di imam tempat saya lah. Saya pun kebetulan PKP ni bertugas di surau Jumaat tempat saya jugalah. Jadi ustaz ni dia senior pada saya lah, dia mengaji di Syria. Dia cerita pagi tadi sambil-sambil habis main subuh tu, cerita yang mana habis main subuh kat surau tadi, dia cerita, dia kata sebab saya pun masa waktu belajar dulu di jamiah dulu, universiti dulu, ada seorang orang Syria, dan ustaz ni belajar di Syria. Saya dulu nak belajar di Syria tapi tak ada rezeki belajar di Syria. Alhamdulillah belajar di Yaman. Tapi nak sebutnya, dia kata waktu itu bagaimana nak sebutnya, penguasa ketika itu sama sekali melarang seseorang, bukan seorang lah, jangan lebih pada 3 orang berkumpul, sama ada di tempat awam ataupun lebih-lebih lagi dalam masjid. Menyebabkan zaman tu berlaku kuliah ni tak ada ya. Kemudian lepas tu barulah ada kuliah balik. Nak sebutnya dalam keadaan seolah-olah kegelapan, tapi nak sebut walaupun dalam keadaan begitu kegelapan,
Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut keberkatan kepada negeri-negeri tersebut. Salah satunya Nabi sebut keberkatan kepada negeri Syam. Syam ni Syria lah tuan-tuan ya. Syam, negeri Syam, Syria. Salah satunya. Lubnan, Jordan, mana lagi tuan-tuan? Palestin. Itu negeri Syam dia panggil. Jadi kalau kita lihat, walaupun dalam keadaan tekanan, tapi Nabi akui keberkatan negeri itu. Maka orang yang belajar di Syam ni, walaupun dia susah untuk orang kata bermuamalah, bukan susah apa sebab tekanan kerajaan ketika itu, tapi dia nampak, dia merasai bagaimana keberkatan. Kerana apa? Kerana ulama kuat di sana, kerana ulama tu hebat, maka keberkatan pada negeri Syariah. Begitu juga kami belajar di Yaman, negeri paling mundur di negara Arab tuan. Tapi nak sebutnya kemajuan tak ada, tapi kita lihat bagaimana keberkatan ilmu tu. Itu kita naknya. Jadi balik pada bagaimana kita nak sebutkan ni tuan-tuan ya. Ketika mana orang berada di Madinah ni, mereka melalui bagaimana keadaan terang menderang, keimanan, ketakwaan, keindahan, ketenangan, jiwa yang baik, tak ada lagi dah tindas menindas, mengambil hak tanpa sebabnya. Maka pastilah orang mukmin di Madinah, mereka tak akan pergi ke Mekah. Sebab Mekah itu tempat, kalau kita katalah Mekah waktu itu kita bagi umpama tempat yang wabak COVID-19, kita katakan. Di Madinah ni tak ada COVID, tak ada wabak tuan-tuan. Takkan kita nak cari penyakit kan? Dan memang begitulah PKP dilaksanakan supaya orang tak pergi merentas daerah negeri apa semua. Jadi nak sebut paling mudahnya tuan-tuan ni, kalau yang pergi juga daripada Madinah itu, yang pergi juga ke mana? Pergi juga ke Mekah, pasti dia bukan orang yang beriman. Pasti dia termasuk dalam golongan musyrikin. Dia tak senang duduk dalam tenang. Ada juga orang dia tak boleh duduk dalam ketenangan, dalam cerah menderang keimanan. Tak boleh duduk. Dia rasa serabut, dia rasa benci. Dia tak senang. Sebab apa? Sebabnya dia tak suka kepada keimanan tu. Ada orang macam tu. Kita tak adalah zaman tu nak sebutnya. Jadi kalau kita lihat tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan kita lihat, saya nak bagi contoh lagi di antaranya ketika mana perjanjian itu, walaupun para sahabat radhiyallahu anhum kata, ya Rasulullah ini tidak adil. Kenapa Rasulullah terima? Nabi kata insya-Allah. Nabi begitulah, Nabi kata insya-Allah ada kebaikan. Sebab Nabi tahu dah, Nabi ni tuan-tuan ni utusan Allah. Jadi Nabi SAW tahu dah bagaimana apa yang Nabi laksanakan, putuskan itu ialah yang terbaik. Maka kita lihat ada berlaku satu kisah yang mana sesudah perjanjian Hudaibiyah itu, ada seorang pemuda yang bernama Abu Bashir radhiyallahu anhu. Yang mana Abu Bashir ni, hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia di antara seorang muslim, pemuda, dan dia ni Islam, dia mengamalkan Islam. Dan waktu itu beliau ditindas oleh kaum musyrikin, dipermainkan macam orang Yahudi duk buat pada orang Islam dia Palestin, macam itulah. Dia pukulnya, disepaknya, dia ambil hartanya, dibuat pelbagai-bagai tuan-tuan caranya. Nak menyebabkan apa dia? Menyebabkan Abu Bashir ini dia rasa tertekan, dia rasa tak senang, dia rasa marah yang amat sangat. Maka disebabkan kemarahan dia itu, apa dia buat? Tidak ada lain, tidak ada bukan, dengan kemarahan dia ini, maka dia mengambil jalan untuk keluar daripada negeri Mekah. Waktu tu perjanjian dah buat dah. Kita tengok sifat Nabi SAW. Bila mana Abu Bashir radhiyallahu anhu keluar daripada negeri Mekah, bila dia keluar daripada negeri Mekah, apa yang berlaku ni tuan-tuan ya, orang musyrikin Mekah ni tahu. Sebabnya duk cari, sebab dia tahu dah minoriti kaum muslimin ni, minoriti di Mekah. Jadi mereka dapat tahu bahawasanya Abu Bashir dapat dijejak, iaitu Abu Bashir keluar balik pergi hijrah ke Madinah. Sedangkan waktu itu dia dilarang sekali-kali. Rasulullah pun tak terima dah, tak mau terima dah sebab dah berjanji. Walaupun berjanji dengan orang musyrikin. Tu tengok, kita ni kalau berjanji kan, laksanakanlah walaupun dengan orang kafir sekalipun, sebab kita dah berjanji dengan dia. Lebih-lebih lagi berjanji dengan, maknanya kita lihat bagaimana keadaan perkara demikian, Rasulullah SAW melaksanakan perjanjian itu. Maka Abu Bashir sampai di Mekah. Sampai di Madinah. Bila sampai di Madinah, maka dia berjumpa dengan Rasulullah. Dia tak menyuruh, dia pergi jumpa Nabi. Nabi kata, ya Abu Bashir, ya, kata Rasulullah, Abu Bashir, kamu tadi duduk di Mekah sebab kami dah berjanji dah dalam perjanjian Hudaibiyah. Ya Rasulullah, aku tak nak duduk dalam kegelapan, zulumat, ya, dalam kegelapan, tidak ada keimanan, aku tak nak duduk ya Rasulullah. Sukar untuk aku sembahyang,
mengabdikan diri ibadat kepadamu ya Rasulullah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Susah nak laksanakan, nak baca Quran payah, nak semayang payah. Macam kita hari ni kan. Walaupun orang kata sebenarnya tuan, ada orang kata masjid ditutup, masjid ditutup. Masjid tak tutup. Masjid buka hanya 6 orang je, pegawai-pegawai dengan imam dengan AJK. Jadi kalau kita lihat, kadang-kadang orang ni tuan, bukan semua. Betul, ada orang dia ambil berat. Betul, kita mengakui ya. Tidak nafikan. Tapi ada orang kadang-kadang kita lihat setengahnya, bukan tempat kita lah tuan ni. Setengahnya dia ni begitu lantang, kadang-kadang nak sangat masjid dibuka. Ya. Bila masjid buka, kita tengok tak nampak batang hidung juga pun. Kan, dia hanya nak tengok masjid buka aja. Dia nak masjid buka. Bila ajak ke masjid tak apa, yang penting masjid dah buka, aku nak masjid dibuka. Ada orang macam tu tuan. Kan, kadang-kadang kita lihat, kadang-kadang hari Jumaat lah, kadang-kadang sampai kita lihat, maklumlah tuan ya, di surau masjid kita ni kadang-kadang ada yang sampai macam-macam tomahan, kata-kata nista, kata-kata yang tidak baik, keji yang kepada ahli jawatan kuasa, kepada daripada pengurusi, dia marah sampailah semua dia marah tuan ya. Tapi dia lantang waktu nak semayang Jumaat. Bila semayang 5 waktu dia tak datang juga. Ini bukan orang tempat kita lah, ni orang di belah-belah apa tuan ni, utopia sana kan. Jadi kalau kita lihat tuan yang dirahmati oleh Allah, kita tak nafikan ya, kita tak boleh pergi masjid ni sebab bukan saja-saja tak bagi, sebab pandemik, mudarat lebih besar. La darar wala dirar, kata Rasulullah kan. Mana bagaimana? Jangan bagi mudarat, jangan mudaratkan orang. Jadi kalau kita lihat, ambil yang kecil mudarat dia, maka kita lihat, sedangkan sembahyang di rumah ni tuan ya, pahala. Inilah waktu kita nak berhijrah ni. Nak berhijrah ni sembahyang, belajar praktis berimamkan, kita menjadi imam di masjid, di surau, di rumah kita. 5 waktu kita berjemaah, kalau boleh tuan, itu yang terbaik memang. Jangan kita sembahyang seorang, semua suami sembahyang sendiri, isteri sembahyang sendiri, anak-anak sembahyang sendiri. Tak, kumpulkan jemaah 5 waktu kalau boleh ya. Maknanya bila lepas ni, kalau ke masjid, kalau agak-agak imam sakit perut, imam terlewat, masing-masing boleh jadi imam. Tak apa, saya naik je. Sebab apa? Sebab dah praktis 2 bulan, 3 bulan, dah berbulan-bulan dah praktis yang sama dah. Nak baca apa? Tak ada hal lah. Tak adalah orang kata dengar, kalau dulu kan tuan, surau kampung kan, kayu papan, sampai kan dengar tu menggigil, lutut menggigil tu dah nampak satu dah. Kipas pun tak ada, aircon tak ada. Kan nak sebut menggigil tu, dengar tu nak sebutnya. Nampak kayu tu bergerak-gerak, kenapa menggigil, tak pernah jadi imam. Jadi kalau kita lihat tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, praktis kat rumah, kalau imam kita tak sempat lewat apa semua, penggantinya ramai. Tak ada hal. Ni tak, kau tengok aku, kau tengok kau tengok aku, tengok aku. Yang jadi mangsanya kan tak tahu siapa dia. Kadang-kadang ni patutnya kita kena berhijrah. Berhijrah yang bagaimana tuan-tuan puan-puan ni? Hijrah ke arah yang lebih baik. Kita nak hijrah ni tuan ke arah itu. Baik, kalau kita lihat tuan-tuan ni dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita harap betul-betul lah kata di kalangan disebutkan bagaimana keadaan. Memang kadang-kadang kita lihat orang yang sama je, dia datang ke masjid. Dan kita pun tuan-tuan maklum bahawasanya ada di jemaah, di kalangan jemaah kita yang meninggal disebabkan Covid. Kita doakan Allah yarham. Di kalangan kita ada, sekiranya ada Allah yarhamah yang meninggal dunia, kita doakan Allah maghfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Ya, kita doakan mereka, mudah-mudahan Allah ganjarkan pahala yang besar pada mereka, tempat kalangan orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, balik kepada apa yang nak disebutkan ni tuan-tuan, ni dirahmati Allah. Ketika mana kaum musyrikin itu dapat tahu Abu Bashir radhiyallahu anhu dia pergi Madinah, maka diutus 2 orang musyrikin Quraisy utus 2 orang untuk pergi ke Mekah, untuk pergi ke Madinah. Bila sampai Madinah, terus Rasulullah bagi tahu Abu Bashir ada, bawalah dia pulang. Nabi kata ambil dia pulang, sebab Nabi tak nak dituduh oleh Rasulullah khianat. Maka Abu Bashir pun terima, walaupun dia kata tadi aku tak nak duduk ya Rasulullah, tapi Nabi kata tak boleh, kamu telah duduk di Madinah ini. Madinah kami dah buat perjanjian, takkan kerana kamu seorang, semua kaum muslimin dituduh termasuk Rasulullah mengkhianati. Jadi Abu Bashir pun akur. Dia dah dapat berehat dah duduk di Madinah, sebab dia datang awal dapat berehat pun semua kan. Jadi yang datang 2 orang ni terus sampai tak duduk lama, sebab pembesar Quraisy takut kalau duduk lama nanti kamu pula terpesong, kata dia. Kamu pula termakan dengan apa dia,
dengan apa ajaran Muhammad, dia kata begitu, lebih kurang begitulah. Jadi menyebabkan sampai-sampai je terus patah balik tuan-tuan ya. Maka patah balik ni Abu Bashir dah dapat berehat dah, makan pun dapat apa semua. Yang dua orang ni tak sempat nak apa, berhenti tak sempat, tu dapat balik tu patah balik. Dalam perjalanan balik masuk ke Mekah, tuan-tuan, bukan dekat tuan-tuan ya, Mekah Madinah bunyi dekat je. Dia sebenarnya ada 3 di antaranya Yaman, satu tanah. Masuk satu tanah ni dia tak perlu nak menyeberangi lautan. Pergi ke Yaman, nak pergi ke Mekah ni tuan-tuan, sebab tu dia panggil Yaman. Yaman ni sebut Yamin, kanan, ya, paling kanan. Maknanya hujung Yaman tu lautan. Seberang sana apa dia? Somalia, Utopia, apa Afrika sana. Jadi kalau kita lihat tuan-tuan, ini dirahmati oleh Allah, nak sebutnya setanah je. Daripada Yaman nak pergi ke Mekah 1 hari perjalanan naik bas ataupun naik kereta. Jadi kalau kita lihat bagaimana Madinah macam tu juga. Tuan-tuan yang pergi umrah kan, rindu kita nak pergi umrah kan. InsyaAllah kita doakan mudah-mudahan insyaAllah ya, bagi yang belum ambil lagi tuan-tuan vaksin, segerakanlah, cepat-cepatkanlah ambil supaya kita ikhtiar ya. Mati ni pasti dah, kita ikhtiar apa pun serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak sebutnya Abu Bashir dia pun balik pergi. Dia bertenaga dah, sihat, apa semua, makan dah cukup, maknanya sampai masuk ke Mekah je. 2 orang ni kepenatan. Bila penat tuan-tuan, mereka berehat. Abu Bashir dia ada tenaga. Apa dia buat? Seorang dia bunuh, seorang lagi dia ikat kaki tangan, dia bawa pula patah balik ke Madinah. Bayangkan tuan-tuan, patah balik ke Madinah. Hui. Ya, patah balik ke Madinah. Sampai Madinah dia jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, aku nak bagi tahu ya Rasulullah, aku dah balik ke Mekah. Seorang aku bunuh dan seorang lagi ya Rasulullah, aku tawan dia, nak buktikan pada kamu ya Rasulullah, aku tawan dia ni. Nabi kata, ya Abu Bashir, sesungguhnya kamu dilarang sekali-kali menetap di Madinah. Tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu dilarang sama sekali untuk menetap di Madinah. Tak boleh, sebab ni dah berjanji, Rasulullah kata tak boleh. Maka apa yang berlaku ni tuan-tuan ni, Abu Bashir dia tahu ya, dia tak nak duduk di Mekah je. Apa cara pun, bagaimana dia tak duduk di Madinah, dia tak akan balik ke Mekah. Maka apa yang berlaku ni hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia menyebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata aku nak duduk dalam keadaan keimanan, terangnya iman, aku tak nak duduk dalam gelap gelita jahiliah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan padanya, bagaimana keadaan keputusanku, kamu tak duduk di Madinah. Jadi Abu Bashir ni tuan, dia tak duduk di Madinah, dia pergi ke satu perkampungan luar daripada Madinah yang bernama, pergi ke tempat namanya Rabigh. Nama tempat itu Rabigh ni kawasan pantai yang menyebabkan menjadi laluan golongan-golongan Quraisy yang berdagang. Mekah, Madinah dia berdagang, dia pergi ke Syam pun semua, maka ni laluan dia. Abu Bashir radhiyallahu anhu cerdik orang dia. Dia tak marah sebab dia tahu dah ya. Jadi cara bagaimana dia mencari pemuda seusia dengannya. Ni sebab tu kita nak pemuda-pemuda. Lagi-lagilah pemuda-pemuda yang warajulun muallaqun bil masajid. Pemuda yang hatinya terikat masjid. Walaupun dalam keadaan macam ni, tak boleh datang masjid, tak boleh solat berjemaah, tak apa tuan-tuan. Tabung kita sampai ke masjid, duit kita sampai masjid. Jangan masjid tak sampai tapi najis buang di masjid surau. Bukan dalam masjid lah. Ada orang kan tuan-tuan ya, dia kencing buang air besar, air kecil di masjid. Sebab apa? Oh, surau kita, khususnya surau anu kita tuan-tuan yang boleh katakan, orang kata ialah bukan tandas biasa-biasalah, kan tandasnya masya-Allah selesa sangat-sangat. Kalau orang tak ada tempat tidur, saya rasa boleh buat tidur lah kat dalam tu kan. Kan nak sebutnya tu kan, kalau nak selesa lagi, bilik jenazah tu lagi selesa duduk. Siapa ada berani pergilah ya. Nak sebut pada tuan bagaimana keadaan ni kita lihat. Memang kita lihat bagaimana ada orang macam tu, dia ni ke surau masjid, tandas nak gunakan, nak mandi, singgah mandi, buang air besar kecil. Ada lebih teruk setengah-setengah tempat tu masjid ni yang besar, dia tempat letak kereta dia, dia tempat parking kereta dia. Tuan kereta tak pernah datang ke surau masjid. Dia tahu kereta duduk di masjid, dalam kawasan masjid, selamat. Dia tak datang ke masjid surau berjemaah, dia tak tahu dia tak selamat. Ada orang macam tu. Tak apa, yang penting kereta aku selamat. Aku tak apa, nombor 2 tak ada hal lah, aku tilah jaga. Ada juga orang macam tu. Jadi kalau kita lihat tuan, kita tak sampai masjid, kita hantarkan harta kita
Apa dia? Kita hantarkan duit-duit kita ke tabung masjid. Ada Masjid Munawwarah Al-Megah, dekat dengan 20, tak jauh lah Al-Megah ni kan. Dia ada tabung. Mungkin kita kena buat surau kita ni, tabung drive-thru. Bukan McDonald je drive-thru-nya kan. Mungkin Haji Din kita boleh buat rancangan insya-Allah. Drive-thru ni apa dia? Masuk je, tabung masuk. Datang tak payah turun surau masjid. Tak payah turun, dalam kereta tu je. Pak campak kan. Campak jangan 10 sen, campaklah RM10 tuan, campak. Aku tak datang masjid, ya Allah. Aku saksi, aku tak datang, tapi duit aku sentiasa menabung, infakkan untuk rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru betul. Ni tak bising-bising masjid buka datang pun tidak. Itu tak kena lah tuan-tuan. Ni kita nak hijrah ni, nak masuk tahun baru ni. Biar kita azam betul-betul. Lepas ni boleh datang kita serbu masjid tu tuan-tuan. Serbu betul-betul. Kita penuhkan. Tapi yang sebut tuan-tuan, saya pergi masjid-masjid surau, saya pergi tanya-tanya. Kebetulan ada tempat tanya, Ustaz semalam kuliah mana? Semalam kuliah section 20. Kat mana? Surah An-Nur 20. Dia kata apa? Ni jemaah kata, Ustaz, aircon paling sejuk, paling top lah. Section 20 ni tuan-tuan, kalau semayang dia menggigil tuan-tuan. Macam duk oversea. Tu dia. Tak datang sayang. Saya pun pelik lah tuan-tuan ya. Ada orang boleh duduk atas kursi yang tak berapa nak kuat tu kan. Berjam-jam tu. Duduk atas kursi tu mana? Melepak kat mana? Mungkin orang kata sekarang tak ada kedai lah sebelum-sebelum. Boleh melepak berjam-jam. Kipas pun tak berapa nak berfungsi tuan-tuan. Ni aircon, kapek tu tenggelam punggung. Minta maaf sebut kan. Tenggelam aircon tu dia. Kipas lagi, lampu ya Allah. LED tu tuan-tuan. Masya Allah. Apa lagi kita nak? Kan, datanglah tuan-tuan. Lepas ni kita ajak semua ahli qaryah kita untuk mengimarahkan. Bila datang nanti kita tunjukkan penghijrahan kita betul-betul hijrah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah SAW bila mana Abu Bashir ni dah keluar daripada negeri Madinah, maka Nabi pun tak ada apa, Nabi tak ganggulah dia, sebab dia keluar daripada Madinah ya. Walaupun dia seorang muslim, tapi dia kumpul pemuda-pemuda ya. Nak sebutnya tadi tabung drive-thru tu dia buat cantik tu kan. Dia antara jalan pergi balik, jalan keluar masuk tu, nak masuk ke masjid tu, kalau orang datang tu maknanya boleh masuk. Tabung dia tengah lain putih tu. Memang bijak lah. Saya rasa surau kita boleh buat tambah lagi inisiatif. Walaupun dah banyak tabung-tabung kita laksanakan, insya-Allah untuk kebaikan tu banyak lagi kita boleh laksanakan pahala kita, jariah kita yang kita akan bawa masuk dalam kubur nanti. Inilah kita nak buatnya harta kita infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hijrahkan harta kita daripada simpanan kepada simpanan untuk akhirat kita. Daripada kita simpan kita letak kepada akhirat, insya-Allah pelabuhan lebih besar diganjarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin dirahmati Allah. Kemudian apa yang berlaku ni tuan-tuan, nak ringkas, masa begitu pantas tuan-tuan, ni panjang lagi sebenarnya hijrah ni nak sebutnya ya. Ketika mana apa yang berlaku ni tuan-tuan ya. Jadi Abu Rabi' dikumpul, Abu Bashir dia dikumpul di perkampungan Rabi' ni, dia kumpul pemuda-pemuda. Bila mana pemudanya yang datang ni seangkatan dengannya, yang bersemangat betul-betul jihad di jalan Allah ya, maka setiap kali rombongan musyrikin Quraisy daripada Mekah nak pergi berniaga, berdagang, maka mereka akan merampas, mereka akan memerangi, menyebabkan di tengah-tengah jalan ni ketakutan. Orang Quraisy mula takut, orang kafir dia takut mati tuan. Berani mana? Sebab tu kita lihat akhir zaman nanti akan berlaku peperangan bukan nuklear lagi dah. Bukan dengan senjata api. Akan berlaku peperangan seperti zaman Rasulullah. Sebab apa? Sebab manusia akan takut orang kafir, dia takut nak berhadapan dengan kaum muslimin. Orang muslim dia cari kematian, orang kafir dia takut mati. Itu kita lihat tuan-tuan ni bagaimana. Sebab tu mereka buat senjata, pelbagai-bagai senjata kita lihat. Tapi hebat mana mereka? Allah lagi berkuasa, lagi hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang berlaku ni tuan-tuan, ini dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka memerangi kaum musyrikin ketakutan. Akhirnya apa yang berlaku? Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar utusan. Mereka kata, ya Rasulullah, ya Muhammad, dia tak panggil Rasulullah lah sebab dia tak beriman. Wahai Muhammad, kita batalkan je perjanjian kita tadi yang kita buat sebelum ni, yang mana orang Mekah nak pergi Madinah, orang Madinah kita batalkan semua. Kita bebaskan. Mereka nak pergi ke mana-mana. Macam kita lepas ni tuan-tuan. Lepas ni kita dah vaksin semua dah tuan-tuan, 2 dos dah semua dapat ambil dah tuan-tuan. Saya alhamdulillah boleh bercakap Cina sikit-sikit sebab ambil produk Cina lah tuan-tuan ya.
Sinovac, bolehlah cakap Cina sikit-sikit. Orang kata, Ustaz ambil apa? Saya kata ambil Sinovac, saya boleh dah cakap Cina sikit-sikit. Mungkin tuan-tuan ambil AZ apa semua boleh cakap orang putih lah kan. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, sebabkan tu bolehlah sikit Cina sepatah dua tuan-tuan. Nak sebutnya. Jadi kalau kita lihat bagaimana yang berlaku, mereka membatalkan perjanjian tersebut. Maka bila mana mereka membatalkan perjanjian tersebut, apa yang berlakunya? Maka Rasulullah SAW hantar sahabat Nabi utusan pula. Bila utusan musyrikin jumpa Rasulullah batal, maka Nabi pun hantarlah utusan Nabi kepada Abu Bashir. Pergilah jumpa Abu Bashir. Rasulullah kata, utuskan, bagi tahu kepada Abu Bashir, kembalilah, baliklah, pulanglah ke Madinah. Pintu terbuka untuk kamu balik ke Madinah. Abu Bashir ketika itu ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan cedera yang besar, cedera parah, yang menyebabkan tuan-tuan cedera yang begitu nazak. Maka ketika itu apa yang berlakunya, Abu Bashir radhiyallahu anhu menyebabkan ketika itu apa yang berlaku, Abu Bashir tanya kepada utusan, adakah Rasulullah marah kepadaku? Punya dia takut kan. Adakah Rasulullah marah? Kata utusan, kalau Rasulullah marah, Rasulullah tak utus dah aku untuk datang jemput kamu ni balik ke Madinah. Maka Abu Bashir radhiyallahu anhu dalam keadaan tenat, dia senyum sehingga nampak giginya. Maka apa yang berlaku ni tuan-tuan ya, sahabat tu yang datang, dia kata, sesungguhnya Rasulullah sampaikan salam kepadamu wahai Abu Bashir. Maka dia menjawab salam dalam keadaan senyum. Maka Allah mentakdirkan dia meninggal dunia syahid. Kenapa? Ini kita lihat bagi begitu besar tuan-tuan ya, perjuangan Abu Bashir menyebabkan kita lihat orang Mekah ketika itu, musyrikin Quraisy terpaksa akur dengan apa yang mereka lalui kerana mereka takut kematian. Ini hebatnya orang Islam ni tuan-tuan ya, mereka cintakan kematian. Kita ni tuan-tuan tak perlu takut pada mati, tapi kena takut lepas mati. Mati tak perlu takut. Lepas seorang lepas seorang. Saya ramai kenalan saya, Allah, sejak Covid ni tuan-tuan ni. Allahu Akbar. Meninggal seorang demi seorang. Yang agak rapat lah tuan-tuan ya. Kita berhubung, menjemput kuliah, Allah. Bayangkan tuan, seorang pergi. Allah, kita lihat. Inilah kematian. Kita tak perlu takut pada kematian, tapi takutlah selepas kematian ni. Bagaimana? Sekarang ni kita ada peluang ni tuan-tuan ya. Laksanakanlah semampu bolehnya. Buatlah kita hijrah diri kita. Kita laksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadikan esok malaikat tanya, kenapa engkau tak berjemaah? Kata kita, aku tak lagi masjid ya Rasul, ya Allah, wahai malaikat. Malaikat kata, ya tak lagi masjid sebab ada mudarat. Semayang di rumah berjemaah boleh pahala. Cumanya tuan-tuan tak boleh pahala mileage je. Kan kalau kita pergi dengan motor, setiap langkah motor tu pahala. Kereta kita pedal minyak kan, brake pun semua pahala. Tapi kita tak nak melangkah, tak dapat pahala. Tapi pahala jemaah kita dapat laksanakan. Jadi laksanakanlah tuan-tuan ni, kita laksanakan, kita hijrah diri kita. Ni hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana keadaan yang berlaku. Hadirin dirahmati yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pertama. Kemudian kita lihat dia ada pula golongan. Kita lihat tadi golongan sahabat yang mana mereka ni setelah mana berhijrah berbondong-bondong, ada yang tercicir ketika itu, salah satunya Abu Bashir. Kemudian kita lihat tuan-tuan ya, kita lihat bagaimana keadaan sahabat Nabi SAW. Bukan seorang, hadirin dirahmati oleh Allah. Saya nak sebutkan pada tuan-tuan bagaimana keadaan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum yang mana mereka ni hijrah setelah mana kita lihat mereka dah ada kesenangan di Mekah. Perniagaan, empire mereka, harta mereka, kekuatan mereka, ya, bisnes perniagaan mereka. Salah satunya kita lihat yang bernama Syuaib Ar-Rumi. Kita lihat bagaimana Syuaib ni adalah seorang yang dikatakan pedagang miskin. Sehingga kan dia duduk di Mekah ni menyebabkan dia menjadi kaya raya. Kemudian dia menjadi seorang Muslim yang hebat, sahabat radhiyallahu anhu yang hebat. Setelah mana kita lihat bagaimana Rasulullah SAW diutuskan untuk menjadi Rasulullah, maka dia salah seorangnya yang beriman kepada Nabi SAW, memeluk Islam tanpa ragu-ragu, dan dia meneruskan kehidupan perniagaan dia di Mekah. Sehinggalah satu ketika bila berlaku peristiwa hijrah Nabi SAW, yang Syuaib ni kita lihat bagaimana yang berlaku. Maka dia mengambil keputusan, walaupun harta perniagaan dia, gedung dia tuan-tuannya besar di sana di Mekah, maka sehingga kaum musyrikin Quraisy mengatakan, wahai Syuaib, sesungguhnya kamu ni tidak bersyukur.
Kamu ni kaya sebabkan kamilah yang mengkayakan kamu. Sebab apa? Kami membeli, kami berdagang, kami berniaga dengan kamu. Menyebabkan kamu kaya raya. Nak kaya ni kena berniaga, tuan-tuan ya. Kena berniaga. Cari jalan, tuan-tuan. Berniagalah apa-apa pun. Sekarang ni boleh berniaga online. Berniagalah, tuan-tuan. Buatlah perniagaan. Kerana itu adalah satu perkara sunnah yang kita lihat Rasulullah SAW pun berniaga. Cuma tak ada online lah, tuan-tuan. Sekarang zaman teknologi. Zaman teknologi ni kita guna manfaatkan untuk kebaikan ya. Jadi kalau kita lihat hadirin dirahmati oleh Allah, apa yang berlaku ni, tuan-tuan ya, Syuaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu ketika mana beliau nak hijrah, maka orang Mekah marah dia, kata engkau ni tak bersyukur, kamu nak pergi ikut Muhammad buat apa? Kamu nak pergi di Madinah, tak tahu keadaan bagaimana Madinah. Sekarang kamu ada kedudukan, kamu ada harta, kamu punya kedudukan yang baik, kaya raya. Jadi dia menyebabkan, dia kata, wahai Quraisy, sesungguhnya jangan kamu libatkan harta aku dengan keimananku. Hebat, tuan-tuan ya. Jangan kamu libatkan harta aku dengan keimanan. Besarnya keimanan ni, tuan-tuan. Iman ni begitu besar. Ya Allah, kita mohonkan nikmat paling besar iman Islam. Ya, jadi apa yang berlaku ni, tuan-tuan, Isyak pun dah tak lama dah. Apa yang berlaku menyebabkan Syuaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, dia memberi semua harta-harta dia, tanah-tanah dia di Mekah kepada puak-puak musyrikin Quraisy. Yang penting kamu jangan ganggu perjalanan aku ke hijrah ke Madinah. Jadi dia serahkan, puak-puak musyrikin dapat benda tu, senyaplah, dia nak ke benda tu je, nak harta kan. Jadi menyebabkan dia tinggalkan harta segala, dia bawa iman, ya, dia bawa imannya bersama dengan Nabi SAW sampai di Madinah. Dia tidak menjadi kelaparan apa-apa kedana. Bahkan dia boleh hidup dengan cara lebih baik. Jiwanya tenang. Duk Mekah, kaya raya, jiwa tak tenang. Hari ni, tuan-tuan, kita lihat kaya mana, rumah besar, kedudukan, pengaruh, kalau jiwa tak tenteram, hati tak tenang, tuan-tuan ni, tengok orang kafir lah kan. Ya, yang bukan Islam kita lihat besar duduk. Kita kata zahir, kita oh untunglah dia kaya mewahnya. Tak ada, tuan. Jiwa hati dia tak tenang, tak tenteram. Kita ni walaupun kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, sekarang ni, tuan-tuan ni, jiwa kita tenang, tenteram. Kita ada Allah, kita ada kalau kata tak ada pendapatan, kita ada kerajaan langit bumi. Bukan kerajaan langit je, tu ayah pin ya. Kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan memberi rezeki pada kita. Jangan takut, tuan. Kita perlu menghijrahkan diri kita. Jadi apa berlaku ni, tuan-tuan, ni menyebabkan apa? Menyebabkan tidak lain tak bukan, inilah yang berlakunya. Dia duduk di Madinah, tak jadi apa-apa kerana, tak jadi merempat, bahkan lebih tenang, lebih senang, bahagia di sana. Kedua, tuan-tuan, ni salah seorang di antara Abdul Rahman bin Auf. Yang mana Abdul Rahman bin Auf ni, mak ayah dia, keluarga dia orang kaya raya. Yang menyebabkan kita lihat, tuan-tuan ni, bila dia masuk Islam, bila dia nak hijrah, Abdul Rahman nak hijrah ke Madinah, menyebabkan harta-harta, kedudukan, pakaiannya semua dirampas oleh ibu ayah dia. Kerana mak ayah belum tak Islam, maka menyebabkan dia membawa diri dia, menghijrahkan dirinya. Ya, menyebabkan kita lihat, pertama dia hijrah daripada Mekah ke Habsyah. Balik daripada Habsyah, Rasulullah kata hijrah ke Madinah, dia turut serta pula tanpa dia menoleh, tanpa dia berkata apa-apa, dia taat pada Rasulullah, ati Allah wa ati Rasul. Kemudian dia pergilah mana, hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah ni, tuan-tuan, Nabi SAW mempertemukan dia dengan seorang sahabat keluarga angkat yang seusia lebih kurang dia, Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ni orang kaya Madinah, pengaruh banyak, harta banyak. Maka Sa'ad bin Rabi' kata, wahai saudaraku, sekiranya kamu nakkan isteri, akan aku tinggalkan seorang isteriku, kemudian kamu kahwinlah dengan isteriku. Dia seorang yang beriman pada Allah. Kalau kamu nak itu, dan kalau sekiranya kamu nakkan harta, tanaman, kurma, anggur yang segar di sana, maka kamu ambillah. Mana yang kamu nak? Tengok, kita lihat bagaimana. Tapi sahabat ni bukan itu dia nak. Kalau dia nakkan dunia, Abdul Rahman ni, dia tak payah pergi Mekah, tak pergi Madinah, duduk di Mekah aja. Tapi nak sebutnya, bila ditawarkan padanya harta, tempat tinggal, ya, tanah kebunnya, maka dia kata Abdul Rahman kata, sesungguhnya aku tidak perlu kepada demikian, aku tak berhajat. Tunjukkan padaku di manakah, iaitu pasar di Madinah. Tunjukkan. Abdul Rahman ni orang berniaga hebat, tuan-tuan. Bayangkan, kita lihat dia boleh berniaga dengan golongan-golongan Yahudi di Madinah ketika itu. Menyebabkan apa dia? Orang Yahudi melihat bagaimana perniagaan orang Islam.
begitu indah, cantik. Kenapa? Orang Islam tak menipu, tidak makan riba, tidak berbohong. Menyebabkan orang Yahudi ketika itu membeli dengan orang-orang Islam. Abdul Rahman kaya raya, sehingga kan kaya rayanya beliau ni, dia datang jumpa Rasulullah dengan pakaian baru, rambut berminyak, pakai wangian yang begitu bagus, datang jumpa Rasulullah. Rasulullah tanya, ya Abdul Rahman, ke mana kamu? Dia kata, Rasulullah, aku dah kahwin. Zawaj itu aku dah kahwin ya Rasulullah. Dengan apa kamu kahwin? Dengan dinar, katanya, dengan emas. Kenapa? Bagaimana kamu dapat? Aku berniaga ya Rasulullah. Ini tuan, pandemik sekarang ni kita perlu hijrah, berniagalah. Tak boleh makan gaji tuan. Tak boleh buat apa? Cari caralan kita berniaga kecil-kecilan, insya-Allah tuan. Ada orang kata ustaz semua orang berniaga. Tak ada tuan, tak semua orang berniaga. Yang makan gaji. Kita yang tak ada apa ni tuan ya. Saya dapat tahu tuan pengurusi kita pun masya-Allah ceburi perniagaan. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan berjaya dunia akhirat insya-Allah. Ya, nak sebutnya tuan. Ya, sahabat-sahabat kita Haji Din kita dengan pokoknya masya-Allah tuan. Ni kita yang ada ni sahabat-sahabat kita yang ada berniaga masya-Allah, di kalangan AJK-nya, dari kalangan ahli qaryahnya berniaga masya-Allah tuan. InsyaAllah kita berniaga menghidupkan sunnah, menghidupkan bukan berniaga saja tapi kita minta keberkatan. Jadi kita lihat hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan apa berlaku? Menyebabkan Abdul Rahman didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mendoakan kepadanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi doakan kebaikan, kebahagiaan hidupnya dengan melimpah melimpah ruah rezekinya, sehingga kan dia menjadi orang kaya raya di Madinah. Jadi hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ikutkan tuan panjang lagi tapi masa tak mengizinkan tuan ya. Tuan pun dah mula tengok bila nak berhenti ni ustaz. Insya-Allah kita berhenti tuan. Mungkin kita akan sambung pada akan datang. Banyak lagi riwayat tentang perkara hijrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan pada kita untuk kita berhijrah bersama-sama tuan, mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Hijrah kita untuk melaksanakan ketaatan pada Allah. Hijrah kita untuk menambahkan lagi pendapatan kalau kita hilang pendapatan, untuk kita mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala dan keberkatan insya-Allah. Saya ucapkan pada tuan jazakumullah khairan katsiran. Saya mengucapkan salam ma'al hijrah, selamat menyambut wal Muharram. Kita bertemu lagi insya-Allah pada akan datang. Kita doakan mudah-mudahan wabak Covid diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai di sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.